Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita di dalam kali ini untuk kita melihat pula apakah tajuk yang akan kita perbincangkan. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang ampunya alam ini. Seterusnya marilah kita berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa syariat bukan adat. Nabi yang membawa manfaat bukan khurafat. Maka atas sebab itu dan dasar itulah tajuk yang akan kita perkatakan ini bersoal tentang amanah. Apa mustahil kita nak bincang perkara-perkara ini di hadapan tuan-tuan yang sudah lebih lagi mendahului hidup daripada saya. Kata orang dahulu, makan garam terlebih dahulu daripada orang muda ni. Namun bagaimanapun, mari kita tengok bersama-sama sifat amanah yang cuba kita nak terjemahkan dan tafsirkan ini menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan. Amanah merupakan suatu sifat yang mesti ada pada setiap orang yang mukallaf. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan tubuh badan yang cukup sempurna penciptaannya, mesti kita letakkan di dalam diri kita satu sifat yang namanya sifat amanah. Sifat amanah ni terlalu baik sekali sehingga kan orang sekarang mengguna pakaikannya di dalam nama-nama yang tertentu. Contoh, ada orang letak amanah saham nasional. Ada orang letak amanah saham Bumi Putra. Ada orang letak amanah Raya Berhad. Nak tunjuk dekat kita perkataan amanah tu terlalu baik sekali di sisi masyarakat kita. Maka oleh sebab itu kita nak kena ketahui bahawasanya sudah tentu sifat amanah bila kita katakan dan bila kita sebutkan ada lawannya. Apa lawan sifat amanah? Khianat. Khianat, selain daripada khianat, pecah amanah. Tidak amanah di dalam kita menyampaikan sesuatu perkara yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Tidak amanah kita di dalam usaha kita membangunkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beramanah. Maka soal amanah ini bukan suatu perkara yang main-main sehingga Allah Subhanahu wa taala menyematkan suatu sifat yang mulia ini pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang wajib untuk menjadi Nabi dan Rasul mesti ada pada diri mereka sifat amanah. Mustahil Nabi dan Rasul akan bersifat dengan sifat yang khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam suratul Baqarah ayat 119 sifat amanah ini bagaimana Allah nak ingatkan kepada kita. Menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman ada menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus engkau. Siapakah engkau yang dimaksudkan di sini? Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utus buat apa? Utus dengan tujuan membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita semua sedia maklum kebenaran tersebut tidak lain dan tidak bukan itulah dia Kitabullah Al-Quranul Karim. Dan Kitabullah Al-Quranul Karim ini Allah Subhanahu wa taala perjelaskan satu persatu dengan secara terperinci untuk dijadikan perundangan hidup manusia. Maka kita tidak boleh lari daripada kebenaran tersebut untuk kita jadikan sebagai ianya undang-undang di dalam kehidupan kita. Kita bercakap nampak seperti mudah sahaja. Bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu, andai kata kita tidak dapat membacanya dengan baik. Berapa ramai menurut alim ulama di dalam negara kita
buat satu uji kaji, buat satu selidikan. Ramai sekali orang-orang di dalam negara Malaysia kita ini, kebanyakannya hampir 90% umat Islam di negara Malaysia ini tidak menunaikan solat fardu 5 waktu. Bila mana tidak sembahyang fardu 5 waktu, bagaimana nak membaca Al-Quranul Karim? Sudah tentu lagi jauh. Dia tak boleh nak mendakwa, saya walaupun tak sembahyang tapi baca Al-Quran pandai. Mana boleh? Mana boleh dia nak dakwa macam tu? Sedangkan Al-Quran pun dia tidak tahu, isi kandungan Al-Quran pun dia tidak tahu. Dia nak dakwa, dia bawa kebenaran tersebut. Ini sudah tidak betul. Bagaimana Rasulullah SAW dia bawa kebenaran tersebut sehingga bukan diakui oleh kita sahaja pada hari ini, bahkan di awal-awal kedatangan Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy juga mengakui kebenaran tersebut. Sehingga baginda SAW digelar apa, tuan-tuan dan perempuan sekalian? Al-Amin. Betul, tuan. Apa makna Al-Amin? Yang baiklah, yang beramanah. Orang jahat bila dia mendengar perkataan tersebut, dia tidak senang. Dia tidak boleh menerima sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, walaupun didakwanya baginda Nabi SAW sebagai Al-Amin. Kita akan lihat bagaimana tentangan-tentangan yang ditunjukkan oleh mereka ini sehingga Nabi SAW diuji dengan sifat amanah tersebut. Sekejap lagi kita akan tahu bagaimana hal keadaannya. Kali ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi daripada 119 suratul Baqarah berbunyi, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Allah Subhanahu wa taala kata di dalam ayat tadi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau wahai Muhammad untuk membawa kebenaran. Kita sudah katakan tadi, orang-orang kafir Quraisy mengakui kebenaran tersebut sehingga mereka mengakui Nabi itu sebagai Al-Amin. Al-Amin yang dikatakan sebagai orang baik dan orang yang beramanah tidak dipersetujui oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Memang orang jahat tidak boleh buat baik. Orang jahat tidak boleh duduk dengan orang baik. Orang baik tidak boleh bersekongkol dengan orang jahat. Maka atas dasar itu, kita mesti melihat perkara amanah ini bukan sesuatu yang mudah. Jawabnya susah, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Sebagaimana kita yang berada di hadapan ini mendengar suatu penjelasan dan penerangan tentang perkara amanah. Amanah yang kita nak katakan di sini, baru kita nak bercakap dari sudut ilmu pengetahuan. Tuan penceramah dia tak boleh. Dia tak boleh bila mana dia nak menyampai amanah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia nak duduk di tengah masyarakat yang kehadirannya ribuan manusia, baru dia nak bercakap bersungguh-sungguh. Kalau ada orang yang hadir ni sedikit saja, dia bercakap buat main-main saja. Dia kata, kita punya pertemuan pada hari ini tak berapa nak ramai sangat, jadi kita bual-bual kosong sudah laya. Itu tak dibenarkan oleh agama. Kerana agama kita bermula daripada satu orang. Daripada satu orang, wujud dua orang. Daripada dua orang, ada tiga orang. Daripada tiga orang tersebut, Rasulullah melahirkan amanahnya sampai ke semenanjung Arab. Sampailah agama Islam tersebut, Nabi SAW amanahkan kepada pendakwah-pendakwahnya, para da'inya, untuk sampaikan agama Islam itu ke Nusantara, Kepulauan Melayu ini. Inilah dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Daripada satu sifat amanah tadi yang dibawa oleh Nabi SAW, sampailah kebenaran tersebut diterimanya kepada kita pada hari ini. Dan dalam masa kebenaran tersebut disampaikan oleh mereka, kita nak tengok apakah kebenaran yang diberitahukan kepada kita. Iaitu basyiran wa nazira. Ada yang berbentuk basyir, iaitu membawa berita gembira.
Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita dengan tujuannya nak beritahu, wahai orang-orang yang beriman, aku ada berita gembira nak bagi tahu dekat kamu. Kalau kamu ikut undang-undang aku akan janjikan kepada kamu kebaikan. Tapi Allah tak berhenti setakat tu sahaja. Allah sambungkan lagi, ada juga wa nazira, iaitu peringatan. Kerana tak boleh kita ni bercakap soal baik saja. Kita nak kena ingatkan juga tentang perkara-perkara jahat, masalah-masalah yang berlaku. Kalau kita bercakap benda-benda yang baik-baik, dia berasa kita ni duk baik je selalu. Kita berasa diri kita ni dah okey dah. Kita tak pernah nak meningkatkan diri kita. Kita tak pernah nak mengambil peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kepada kita wa nadhira, iaitu peringatan-peringatan. Dengan ada peringatan dan amaran tersebut, buat kita ini sentiasa berhati-hati dalam apa jua segenap tindakan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Maka oleh sebab itu, apabila seseorang itu dilantik untuk menyampaikan amanah dan kebenaran tersebut, apabila kita dah sedar, kita dah sampaikan semua perkara-perkara tersebut, nanti Allah kata wala tus'alu an ashabil jahim. Dan ketahuilah, setelah engkau sampaikan semua itu, Muhammad, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Begitulah hal keadaannya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Apabila kita sebagai ayah sudah menyampaikan kebenaran kita kepada ahli kaum keluarga kita, kita dah sampaikan amanah tersebut dengan begitu baik sekali, Allah dah tak tanya lagi kepada kita. Apabila kita sebagai seorang pemimpin masyarakat, kita menjadi imam, kita menjadi pendakwah, kita sampaikan betul-betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Allah Subhanahu wa taala tak akan soal lagi. Sebab apa? Di dalam ayat yang lain pula Allah mengata, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu dia tak tanggung dosa orang lain. Ini yang kita nak kena ketahui. Orang dah cakapkan, orang dah ingatkan, kenapa kamu tak mau buat perubahan? Orang dah suruh, orang dah beri tunjuk ajar, kenapa tak mau isikan masa tersebut? Maka oleh sebab itu kita nak kena ingatkan bersama-sama. Inilah usaha Nabi SAW yang dibawa sejak 1400 tahun yang lalu. Itu Nabi SAW. Bagaimana dengan kita ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian? Bagaimana dengan kita yang berada di sini, kita yang duduk di dalam majlis ini, ada yang sebagai pemimpin. Kita yang sedang menonton rancangan ini ada daripada kalangan pemimpin pihak atasan dan juga pemimpin peringkat bawahan umpamanya. Kita daripada kalangan para guru, kita daripada kalangan ibu-ibu dan bapa-bapa, kita daripada kalangan anak-anak. Dan siapa jua yang berada di atas muka bumi ini, marilah kita ingatkan diri kita balik. Sudah memadaikah? Sudahkah kita menunaikan amanah selama kita hidup di atas muka bumi ini? Sudahkah kita tunaikan amanah tersebut? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelebihan tertentu. Yang sama ada saya perasan ke, tuan-tuan sendiri perasan ataupun tidak, ramai daripada kalangan sahabat-sahabat kita telah meninggal dunia dahulu daripada kita. Mereka meninggal dunia dalam hal keadaan, ada yang meninggal dalam keadaan yang baik dan ada yang meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik. Kita akan lihat apakah dia yang kita katakan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak baik dan juga meninggal dunia dalam keadaan dia membawa amanah yang baik. InsyaAllah kita bersambung lagi selepas ini. Yang mengikuti rancangan ini, alhamdulillah kita dah bincang sedikit sebanyak perkara yang berkaitan dengan soal amanah. Baru tadi kita menyebut ada perkara yang pernah ditinggalkan orang menjadi jahat. Ada perkara yang pernah ditinggalkan orang menjadi baik. Kita pernah mendengar pepatah Melayu ada menyebut, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gadingnya.
Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan jasa, bukan meninggalkan nama. Meninggalkan nama nak buat apa nama kita? Kita nak bila kita meninggal nanti, biarlah kita meninggalkan jasa dan khidmat kita. Jangan kita fikir walaupun kita duduk di kampung Medan ke, kita duduk di Taman Datuk Hormat ke, kita duduk di Bandar Sunway ke, orang dekat Amerika sana tak tahu tentang budi perangai kita. Siapa sangka tuan-tuan, Fir'aun laknatullah, diberi title, diberi nama dia laknatullah. Duduk di mana tuan-tuan? Di Mesir. Cerita dia sampai kepada kita pada hari ini, cerita yang tak baik. Takut tuan-tuan. Siapa lagi? Qarun, sepupu Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia kesempatan untuk menikmati kekayaan harta dunia ini. Sampai masa Allah minta dia korbankan sedikit daripada yang aku berikan kepada kamu, dia tak boleh nak menunaikannya. Maka Qarun tenggelam bersama dengan harta karunnya. Maka ramai dijumpai oleh orang-orang kita pada hari ini, disebut orang harta karun. Meninggal jasa yang tidak baik. Maka sebab itulah walaupun kita duduk dalam satu kelompok yang kita katakan orang tidak tahu, pasti orang akan bercakap-cakap tentang kita. Andai kata orang bercakap tentang suatu perkara yang baik, walaupun satu, ini yang kita hendak, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Maka sebab itulah kita nak kena tahu bahawasanya contoh yang paling terdekat yang boleh kita buat rumusan ini, iaitu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Amanah semasa kita kecil sampai kita remaja. Bagaimana amanah kita? Dulu kita tengok bagaimana hal keadaan kita daripada remaja sampailah kita menjelang dewasa. Siapa yang boleh tahu daripada sejak dia baligh sampai umur dia 50-60 tahun sekarang ini, dia tak pernah meninggalkan solat fardu 5 waktu. Yang lelaki lah. Yang lelaki. Yang perempuan tak boleh lah. Memang dia ada masa masa cuti dia. Yang lelaki kok ada cuti juga. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dan tak dibenarkan oleh agama kita. Kita fikirkan daripada sejak kita cukup umur, ada ke tidak puasa yang telah kita batalkan. Kerana semua ini akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dihitung segala amalan-amalan kita, apabila kita dihadapkan ke muka pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kita berumah tangga sampai sekarang, apakah perkara-perkara yang kita rahsiakan dan sembunyikan daripada pengetahuan isteri kita? Apakah perkara-perkara yang isteri kita pula tak bagi tahu dekat suami kita? Ini paling-paling sekali kita takut. Amanah kita sebagai suami, amanah kita sebagai isteri. Nak buat amanah ini bukan suatu perkara yang sangat-sangat mudah. Ianya memerlukan kepada penelitian yang cukup mendalam daripada diri seseorang tersebut. Apa yang kita nak persoalkan di sini, memadaikah amanah kita ini untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mengharapkan syurga yang disediakan kepada kita. Contoh yang sangat mudah selain daripada perkara-perkara yang kita boleh bincangkan, iaitu soal sembahyang yang kita lakukan setiap hari 5 kali, 1 hari 1 malam. Kita bila mana kita bermasalah, baru kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita senang, kita dalam keadaan senang dan lenang, masa tu kita terlupa. Semayang pun macam ayam patuk padi. Masa bisnes tengah masuk, masa bisnes menurun, angkat takbir pun lambat saja. Rukuk tu cantik, sujud tu siap dengan niat sekali. Apa-apa yang kita nak, contohlah. Tapi bila mana kita dah ada kemudahan, bila mana kita dah ada kesenangan, semayang pun macam bas ekspres. Ini kita tidak mahu. Cuma kita nak persoalkan, cukupkah dengan perkara yang kita buat itu boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengharapkan syurganya.
Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 sehingga ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa berbuat kebajikan walaupun sebesar zarrah, yakni sekecil-kecil perkara, Allah Subhanahu wa taala akan lihat di dalam suratan amalannya, bukan sekadar lihat tetapi Allah nak nilai satu persatu. Kita kena sedar bersama-sama bahawasanya untung andai kata ada terselit kebaikan kita selama ini, Allah nilainya untuk masukkan kita ke dalam syurga. Tuan-tuan, Allah jadikan kita di atas muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang, bermain-main, bersukaria semata-mata. Tetapi Allah jadikan kita ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya amat besar sekali, iaitu untuk mengenal Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjalankan segala syariatnya dengan akhlak yang disediakan kepada kita. Maka sebab itu kita takut, dan sesiapa yang berbuat kejahatan walau sebesar zarah sekalipun, nescaya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat amalannya dan dinilai satu persatu. Mudah-mudahan yang mendengar mendapat manfaat, yang bercakap juga Allah Subhanahu wa taala beri dorongan. Ampun maaf daripada saya, mudah-mudahan kita melihat perkara yang kita bincangkan ini memberi kebaikan di dunia dan di hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.